Antara fokus negeri di bawah Bayu, situasi semasa banjir di Beaufort. Laporannya bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Silakan. Baik Sahih, perkembangan dari Sabah dimulakan dengan situasi banjir semasa banjir di daerah Beaufort. Setakat 4 petang, jumlah penduduk terjejas ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Selagon meningkat kepada 52 keluarga melibatkan 163 penduduk. Ketua Balai Bomba Beaufort Muhammad Hasbullah Nenggok yang ditemui RTM ketika tinjauan di Beaufort memaklumkan penduduk terjejas adalah dari Kampung Suasa. Agensi penyelamat sedang mengeluarkan mangsa di Kampung Bangkalalak dan juga kemungkinan di Kampung Bakalau jugalah. Atas saranan daripada pihak penyelamat, diminta kampung-kampung sentiasa alertlah dengan banjir di kawasan masing-masing dan sentiasa mendengar arahan dari semasa ke semasalah daripada agensi penyelamat. Sementara itu, penduduk terjejas berharap bantuan disalurkan bagi meringankan beban mereka. Saya berharaplah kan pihak yang berwajib ni kan kerajaan ni untuk membantu kami lah yang dalam 1 tahun ada 3 kali lah saya rasa berpindah di sini pusat pemindahan membantu kami apa sajalah dari segi makanan. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Negeri melaksana program saringan dan pengesahan murid berkeperluan pendidikan khas di Pulau Gaya, Kota Kinabalu. Ia dijalankan dengan kerjasama rakan strategik Kementerian Kesihatan, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Bank Simpanan Nasional melibatkan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pulau Gaya dan SK Pulau Gaya. Usaha murni ini julung kali diadakan di sekolah terlibat dan merupakan antara inisiatif memastikan pelajar terbabit mendapat pembelajaran sempurna. Program ini bertujuan untuk mengenal pasti murid-murid berkeperluan khas ini dan mereka disaring melalui 4 perkara lah, iaitu dari segi psikologi, dari segi pertuturan, audiologi dan juga tata cara kerja lah. Sebenarnya kita dapat mengurangkan beban dan juga membantu ibu bapa yang mengalami kesukaran untuk mendapatkan pengesahan anak-anak sebagai murid berkeperluan pendidikan khas. Jadi hari ini kita nampak semua agensi bekerjasama jadi sesuatu yang sangat baguslah. Saringan yang dilakukan melibatkan terapi pertuturan, pendengaran, psikologi dan terapi cara kerja bagi menentusahkan sama ada pelajar layak dikategorikan sebagai berkeperluan pendidikan khas seterusnya mendapat kad orang kurang upaya OKU. Pihak sekolah amatlah berharap kelas pendidikan khas ini akan diwujudkan di sekolah ini bagi memberi pendidikan yang sempurna kepada anak-anak yang berkeperluan khas ini. Adanya program seumpama ini kami bersyukur kerana sekiranya ada sekolah peruntukan khas yang di SK Pulau Gaya ini maka kami tidak akan ke bandar lagi. Kerana kalau di bandar banyak kos tambang, lepas itu tambang kereta lagi. Program 2 hari ini melibatkan 58 pelajar SMK Pulau Gaya dan 33 murid SK Pulau Gaya. Sementara itu, 30 kumpulan pembentang dan 36 pempamer menjayakan kolokium kajian tindakan dan pameran inovasi pendidikan Islam dan bahasa Arab peringkat kebangsaan di Pusat Islam Universiti Malaysia Sabah UMS, Kota Kinabalu. Ia dianjurkan Jabatan Pendidikan Negeri dengan kerjasama Bahagian Pendidikan Islam KPM dan UMS selama 2 hari. Berucap merasmikan penutupan kolokium dan pameran ini, Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur berkata, program tersebut dapat memperkasa inovasi, seterusnya melestarikan pendidikan Islam dan bahasa Arab ke peringkat lebih tinggi. Sesuai dengan temanya menanggapi kesenjangan digital dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam dan bahasa Arab, ia juga menjadi wadah serta daya penggerak budaya kecemerlangan. Dalam pada itu, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Raisin Saidin memuji para guru pendidikan Islam yang telah berusaha meningkatkan sistem pengajaran demi pelajar.
Penglibatan daripada guru-guru pendidikan Islam daripada Sabah sendiri, Sarawak dan Labuan, termasuklah daripada Perak, telah menunjukkan betapa guru-guru pendidikan Islam ini mempunyai inovasi yang tersendiri dalam melaksanakan kaedah PNP yang terbaik untuk anak-anak murid kami. Sementara itu, penerima anugerah pempamer terbaik mengharapkan inovasi yang dihasilkan dapat menjadikan pelajar lebih berminat mendalami bahasa Arab. Saya hadir ke sini untuk mempamerkan inovasi pendidikan saya, iaitu yang saya namakan sebagai Traffic Arab 2.0. Traffic Arab ini membantu pelajar-pelajar khususnya yang mengambil subjek bahasa Arab untuk mengetahui atau membezakan setiap Arab bagi setiap tajuk-tajuk nahwu. Dia berbentuk sekepingkat yang boleh pelajar bawa ke mana-mana. 4 wartawan RTM Sabah mengungguli Anugerah Wartawan Ozon 2023 anjuran Jabatan Alam Sekitar Sabah sempena sambutan Hari Ozon Sedunia peringkat negeri yang diadakan di Sandakan Rainforest Park. Ia hasil pelaporan berita berkisar alam sekitar dengan tema utama Ozon. Sahira Samain dengan laporan pembangunan Lestari menjadi pemenang utama sekaligus membawa pulang wang tunai RM1,000. Sementara tempat kedua dan ketiga masing-masing dimenangi Magdalena Depol dengan laporan e-waste dan Doni Ijom laporan kebakaran tanah gambut, manakala seorang lagi wartawan RTM, Godfrey Lee, di tempat keempat dengan laporan pembersihan pantai. Anugerah disampaikan Pegawai Khas Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong, Tang Zu Ching. Terdahulu dalam ucapan Vivian yang dibacakan Tang sempena perasmian sambutan ini berkata, program seumpama penting dalam meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai isu penipisan dan pemeliharaan lapisan ozon. Ia juga menyalurkan informasi berkaitan undang-undang, peraturan dan program kawalan penggunaan klorofluorokarbon, CFC dan hidroklorofluorokarbon, HCFC. Pelbagai aktiviti menarik diadakan sempena program antaranya senam aerobik, fun run, penanaman pokok dan kuis. Teknologi AI generatif berupaya membantu mentransformasi perkhidmatan awam agar lebih cekap dan efisien. Menurut pengarah Institut Tadbiran Awam Negara Intan Kampus Sabah, Dr. Muharir Kamarudin, ia sangat relevan kerana sistem pembinaan automasi berkenaan meringankan operasi harian penjawat awam sekaligus melancarkan perkhidmatan. Peluasan penggunaan AI generatif kepada sektor swasta juga dapat membantu kerajaan menawarkan perkhidmatan terus kepada pelanggan. Perlunya untuk kita berubah daripada satu teknologi ke satu teknologi yang lain. Khususnya dalam kita untuk meningkatkan kita punya produktiviti dalam perkhidmatan. Dalam sektor awam, perubahan teknologi amat penting untuk kita dapat meningkatkan perkhidmatan dan khususnya dapat menyampaikan perkhidmatan dengan lebih berkesan kepada rakyat. Dr. Muharir ditemui RTM dalam Forum Pengemaskinian Teknologi ICT 2023 bertajuk AI Generatif dalam Sektor Awam di Kampus Intan Sabah. Forum dihadiri 200 penjawat awam pelbagai agensi seluruh negeri ini mendapat sambutan menggalakkan. Forum ni banyak membantu, terutama hala tuju kerajaan kita ke arah digital kan. Transformasi digital, My Digital, inisiatif yang telah dibawa kerajaan. Salas juga dengan kita punya hasad untuk meningkatkan, memantapkan kita punya tabi urus. Kita lihat teknologi AI ini merupakan satu teknologi baru yang telah semakin berkembang di sektor perkhidmatan awam yang banyak membantu untuk meningkatkan mutu perkhidmatan dari segi kecekapan dan menambahkan tahap kompetensi dalam sektor awam. Dan akhir sekali dari Sabah, perlawanan Persahabatan Bola Sepak antara pasukan Parti Bersatu Sabah PBS dan Persatuan Wartawan Sabah SJA berakhir dengan kemenangan memihak SJA 8-6 di Stadium Likas. Perlawanan diadakan bersempena Persidangan Agung Tahunan PBS ke-38. Aktiviti berkenaan merupakan wadah mengeratkan silaturahim bersama pengamal media. Terima kasih di atas kehadiran rekan-rekan media. Kami sangat menghargainya pada hari ini. Ramai dari kalangan ahli-ahli Parti Bersatu Sabah bermain dengan pihak media pada petang ini bertujuan untuk merapatkan ahli-ahli politik kepada pihak wartawan. So hari ini penganjuran sangat berjaya sekali.
Ini adalah satu persahabatan memang untuk menghebohkan kongres kita pada yang ke-38 ini. Dan of course kita mencari rakan sahabat daripada media yang memang kita selalu bersama-sama. This is a good match because we have a chance to mix with the political party like Parti Bersatu Sabah, and in the meantime we build a bond as well as we can try to help us strengthen our relations with the government. Perlawanan ini turut dihadiri ahli majlis tertinggi dan pemuda PBS. Sekian paparan dari Negeri di Bawah Bayu bersama saya Konstantin Pahlawan. Untuk lebih banyak perkembangan lain, kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Konstantin.